Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ingatlah mati selalu. Hendaklah engkau selalu mengingati mati dan bersabar di atas bala bencana, serta berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla pada semua hal dan keadaan. Bila sudah sempurna kesemua ketiga-tiga sifat ini pada dirimu, datanglah kepadamu malaikat Israel. Dengan mengingati mati barulah benar kezuhudanmu. Dengan bersabar nanti engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan dari Tuhanmu. Dan dengan berserah diri kepada Allah, semua ingatan dunia ini akan keluar dari hatimu. Dan hati itu pun akan bergantung dengan Tuhannya. Dan akan berundur daripadamu dunia, akhirat dan semua yang selain Allah. Ketika itu akan datang kepadamu kerihatan dari segala penjuru. Akan datang perlindungan dari segala penjuru. Allah akan memeliharamu dari semua jihah, yakni semua penjuru yang 6. Sehingga tiada jalan bagi seorang pun untuk membahayakanmu. Semua sudut yang menuju kepadamu akan tersekat. Dan semua pintu yang sampai kepadamu akan tertutup. Dan kini engkau tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hamba-Ku itu tiada kuasa bagimu, wahai syaitan, untuk menyusahkannya. Bagaimana boleh ada kuasa bagi syaitan terhadap orang-orang yang benar-benar mengesahkan Tuhan, berikhlas kepadanya, tiada bermuka-muka dalam amalannya di hadapan orang ramai. Bicara itu nanti di belakang hari, bukan sekarang. Sekarang dunia semuanya bisu dan di belakang hari akhirat baru boleh berbicara. Orang yang mukhlis kerajaannya di dalam hatinya dan kekuasaannya pada kebatinannya tidak pakai apa yang kelihatan pada zahir. Dan jarang sekali orang yang dapat mengumpul kerajaan zahir dan batin sekaligus. Hendaklah engkau selalu menyembunyikan keadaanmu dan tetapkan dirimu atas tabiat ini sehingga dia sempurna dan hatimu akan tiba kepada Tuhanmu. Bila keadaan itu sempurna dan tiba kepada Allah, dia tiada peduli apa pun di waktu itu. Bagaimana engkau hendak bimbang lagi sedang keadaanmu telah mencapai tingkatan yang dicita-citakannya. Dan engkau sekarang sudah berada di suatu maqam di mana engkau telah dikelilingi oleh para penjagamu. Manakala semua orang menjadi pagar dan pepohonan bagimu, yakni teduhan. Ketika itu sama sahaja buatmu baik pujian mereka atau kecelaan mereka, sambutan mereka atau pengingkaran mereka. Engkau pula menjadi pendorong mereka atau pembantah mereka. Engkau boleh berbuat apa sahaja dengan izin pencipta mereka. Dia letakkan kuasa di tangan hatimu untuk melepaskan atau mengikat. Dan diberikan tandanya di tangan rahsiamu. Tiada bicara lagi sehingga semua ini benar-benar berlaku. Kalau tidak, jadilah orang yang berakal waras dan jangan menjadi gila. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Berbicara tentang nasihat, wasiat, iktibar dan peringatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memerlukan kita berfikir dengan lebih dalam, memerlukan kita merenung dengan lebih jauh. Kerana ini adalah bicara nasihat daripada orang yang menyayangi kita, daripada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bicara ini tidak boleh didengar secara bantahan, tetapi didengar secara tunduk, patuh dan muhasabah. Maka barulah akan masuk dalam hati kita, barulah kita mengetahui hakikatnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hendaklah kita selalu mengingati mati. Itu perkara yang pertama, mengingati mati. Kemudian, bersabar atas apa pun bencana. Sebesar mana pun bencana, sebesar mana pun ujian tersebut. Dan kemudian yang ketiga, berserah diri pada Allah. 3 perkara penting, bahkan maha penting dalam kehidupan di dunia ini khususnya. Kerana setiap ujian di atas dunia ini selesai dengan 3 perkara ini. Dan setiap ujian dunia ini dirasakan kecil dengan 3 perkara ini. Dan setiap ujian dunia akan kelihatan jalannya dengan 3 perkara ini. Dan setiap musibah dan juga bahaya duniawi dapat disingkapkan melalui 3 perkara ini. Yang pertama, mengingati mati. Mengingati mati di sini bukanlah maksud ingin mati, ataupun orang yang berputus asa lalu melihat mati jalan keluarnya. Orang-orang yang berputus asa melihat mati jalan keluarnya, maka orang ini bukan mengingati mati, tetapi mensia-siakan waktu mengingati mati. Kerana mengingati mati yang dimaksudkan ialah menjadikan kita bersedia di sini, bukan menjadikan kita berputus asa di sini. Orang-orang yang ingat mati adalah berputus asa di sini. Mereka bukan ingat mati, tetapi mereka nak mati. Nak mati dengan ingat mati satu benda yang berbeza. Ingat sesuatu untuk bertindak sesuatu. Contoh, kita mak ayah ingatkan anak-anak. Bila ingatkan anak-anak lah kita berjimat cermat, simpan duit dalam bank. Kita merancang itu dan ini. Kenapa ingat anak-anak, Ustaz? Takut nanti anak-anak nak itu, nak ini. Maka kami bersedia. Bila saya sudah memperoleh anak-anak, saya ingatkan anak-anak saya, maka saya pun planning. Untuk anak pertama macam ni, kedua macam ni, sampai anak saya yang ke-10. Contoh kalau ada 10 orang. Maka ingat pada anak, itu yang saya buat. Bila saya merantau jauh, saya ingat ke kawan-kawan saya. Ingat pada kawan sehingga menjadikan saya beli hadiah. Saya beli hadiah tu, hadiah ni. Begitu saya menterjemahkan makna ingat. Saya buat sesuatu. Ia berbeza dengan orang yang nak mati. Dan juga menganggap mati penyelesai masalah dia. Menganggap mati itu dia boleh keluar bebas daripada dunia ini. Dengan pikiran-pikiran yang fasik itu. Allah bila beri kehidupan kita kat dunia, Allah tak suruh kita mati. Allah suruh kita ingat mati. Maka sia-sialah hidup kita kalau Allah cipta di sini supaya kita mati. Supaya kita nak mati. Maka buat apa Allah ciptakan kita? Kerana Allah Ta'ala ciptakan kita untuk satu tujuan. Yang Allah sebut dalam Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepadaku. Maka ingat mati kita bagi mendorong kita melihat kembali matlamat kita. Beribadat kepada Allah. Maka ingat mati ini tuan-tuan sekalian yang akan menjadi panduan kita untuk hidup di dunia. Maka daripada ingat mati, kena ada sifat yang kedua. Sabar dengan segala ujian. Itu yang membezakan dengan orang yang nak mati. Orang nak mati dia tak sabar. Ada masalah sikit bunuh diri, bunuh orang lain. Kita diajar sebesar mana pun ujian pada pandangan mata kita, pada akal fikiran kita yang dangkal, maka kita kena sabar. Walau sebenarnya tuan-tuan sekalian ujian ni tak ada istilah besar atau kecil. Tak ada besar atau kecil. Semua ujian-ujian ini Allah jadikan ianya sama. Cuma kepentingan kita, kecenderungan kita menjadikan ia berbeza-beza.
Bila kita meletakkan sesuatu itu penting, maka kita anggap benda itu besar. Contoh, kita dengar orang lain mati. Besar tak? Tak besar sebab orang lain bukan kita. Padahal ia besar pada zahirnya. Tapi bila berlaku kematian dekat kita, baru kita nampak besar. Contoh, kita dengar orang lain bankrupt. Besar ke masalah tu? Tak besar sebab tak kena kat kita. Bila kena kat kita, nampak besar. Jadi, besar kecil berdasarkan kepentingan kita ada tak? Kalau kita ada kepentingan di situ, lalu kita akan rasa musibah tu besar. Kalau tak ada kepentingan, kita rasa tak ada apa. Tak ada kena-mengena pun dengan saya. Tak ada kena-mengena. Maka, kita perlu melihat ujian tadi dengan adil. Semua ujian datang dari Allah. Kita dituntut satu perkara, sabar. Kecil ke, besar ke, sabar. Yang kecil boleh jadi besar. Yang besar boleh jadi kecil. Tetapi hakikat musibah itu sama. Siapa yang ngecilkan, siapa yang besarkan? Kita. Ada yang kecil, mungkin setengah kita menganggap besar. Maka dibesar-besarkan lagi. Ada yang besar, lalu kita kecilkan. Maka dia jadi kecil lagi. Tetapi apa pun dalam menempuh kehidupan dunia, sabar mesti ada. Kalau misal kata ustaz ni, wabak ni bila berhenti? Maka jawapan pertama kita sabar. Bila kita bertanya bila, berarti kita mula rasa terjejas. Mungkin setengah melihat jejas pada ekonomi. Tapi kalau kita paling takut bila jejas akidah kita. Waktu para sahabat, Ridwanullahi alaihim ajma'in, ditimpa musibah 13 tahun di Mekah. Kena belasah, kena pukul, kena hentak, kena tumbuk. Kena hina, kena caci, maki. Mereka datang kasih hilang sabar. Datang Khabbab bin Arad menemui Nabi SAW. Dan Nabi keletihan dalam dakwahnya, berehat seketika pada bayangan Kaabah. Berbaring pada jubahnya. Maka kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfiru lana. Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tak berdoa biar selesai masalah ni? Kenapa Tuhan tak minta tolong dengan Allah biar kami tak jadi macam ni? Macam kita juga ustaz ni, musibah Covid, kenapa ulama-ulama tak berkumpul doa kepada Allah biar selesai? Supaya kita tak terpalik dengan agenda itu, agenda ini bagi setengah mereka. Ulama-ulama kumpul lah, kita semua berkumpul lah, duduk baca Yasin, Melaka biar selesai masalah. Tentang kita kena tahu tabiat musibah dan ujian. Tabiat musibah dan ujian bukan sebab kita kumpul baca Yasin selesai masalah. Atau panggil semua ulama doa kat tangan selesai masalah. Itu bukan sunnatullahnya. Kerana waktu Rasulullah berada di Mekah dengan ujian yang berat, sahabat dah kata, ya Rasul doa. Nabi boleh saja doa lalu berubah Mekah jadi negara beriman. Nabi kan doanya mustajab. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tahu sunnatullah. Sunnatullah tu kita kena faham sunnatullah. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Khabbab, orang dahulu diuji lebih berat pada kita. Baik, untuk menjadikan kita kuat sabar, tengok orang dulu diuji lebih berat pada kita. Sebahagian mereka itu ditanam tubuhnya, digergaji kepalanya. Sebahagian pula diambil cakar besi, dicakar pada tubuh badannya sehingga memisahkan daging dan tulangnya. Wahai Khabbab, Allah akan menyempurnakan urusan ini. Sehingga satu hari nanti kamu akan lihat seorang berjalan daripada tempat ini menuju ke Yaman yang jauh. Daripada Busra menuju ke Hadramaut. Dalam keadaan tidak perlu ada teman. Tidak perlu apa yang ditakutkan. La yutimmanna Allahu hadzal am. Allah akan sempurnakan urusan ini, agama ini. Tentu ayat. Bila Allah menyatakan kekeluh kesahan orang beriman. Mata nasrullah. Bila Allah nak tolong kita ni? Allah jawab. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah tu dekat. Dekat bagi siapa? Bagi orang yang nak sabar. Tentu kalau kita tak sabar, rasa jauhnya pertolongan Allah. Sabar itu ialah sebahagian pertolongan Allah. Wa ma sabruka illa billah. Sabar itu datang dari Allah.
Tuan-tuan, sebenarnya bila kita melalui ujian ini, kita sabar, itulah dia pertolongan Allah yang pertama, sabar. Dan sabar itulah akan menuju kepada jalan keluar. Sabar ni tuan-tuan kena bergerak, dia macam gini. Pintu ujung sana. Tuan-tuan duduk sini. Tuan-tuan sabar, tuan-tuan bukan duduk setempat, tuan-tuan bergerak. Sabar, jalan-jalan. Sabar sambil berjalan. Untuk berjalan, tuan-tuan kena sabar. Sampai jumpa pintu keluar, maka kita keluar. Demikian ujian-ujian hari ini, sabar penting. Jangan fikir satu solusi yang bersifat miracle ajaib. Sehingga membelakangi sunnatullah. Sunnatullah, ujian ini mesti ditempuh dengan sabar. Dan segala mukawinat, segala penyempurna sabar kena buat. Doa itu dalam kerangka sabar, doa itu. Kerana yang mampu berdoa, orang bersabar. Orang tak mampu sabar, dia tendang tiang, tendang dinding. Orang mampu sabar, maka mukawinat dia punya ramuan dalam tu. Dia punya resepi dalam tu. Seolah sabar ni satu hidangan yang lazat. Tapi dalam tu ada bunga cengkeh, ada bunga lawang, ada buah pelaga, ada santan. Dalam tu ada rempah kari, ada kunyit, ada halia, ada jintan. Dalam proses tadi ada api, ada puyuk. Kemudian menunggu satu tempoh. Sebelum dapat hidangan yang lazat tadi, dia ada mukawinat, dia ada ramuan-ramuan resepi. Doanya, solatnya, berlaku baiknya. Semua benda ni, dia akan menghasilkan sabar yang baik. Lagi kuat hubungan kita dengan Allah, lagi hebat sabar tu. Tapi kalau tak ada benda ni, sabar kita rapuh. Sabar kita jadi buruk. Sabar kita jadi hodoh. Maka sabar perlu disambut, dikuatkan dengan doa pada Allah. Dengan berzikir, dengan beristighfar, dengan berselawat. Dengan bertaubat. Dengan semua benda, maka sabar tu datang indah. Kalau tidak, tuan-tuan, sabar tu datang tidak indah. Sabar tu datang dengan mengeluh. Sabar tu datang dengan rasa putus asa. Kerana itu Allah Ta'ala kata, sabar ini sifat para Nabi. Bahkan sifat ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Sabar. Sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan Rasul. Lalu kita perlu ada kekuatan ini. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, ialah serah diri pada Allah. Apapun kita serah diri pada Allah. Walaupun kita meramal, walaupun kita kata itu dan ini, tapi kita serah diri pada Allah. Ramalan kita ni tuan-tuan daripada orang yang bodoh. Daripada orang jahil. Kalau orang tanya kita, Ustaz, macam mana ekonomi? Pada perangkaan, pada ramalan Ustaz, macam mana ekonomi berlangsung dalam situasi macam ni? Saya kata saya serah pada Allah. Tapi saya tahu secara umumnya pengalaman ekonomi tadi. Namun saya berserah pada Allah. Kalau orang tanya saya, Ustaz, musibah ni berhenti bila? Mungkin Ustaz ada firasat, mungkin Ustaz ada kasyaf, mungkin Ustaz ada apa-apa. Saya katakan yang pertama, wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Kemudian kita katakan bahawa ya kita boleh berkata itu dan ini, namun hakikatnya kita kena serah pada Allah. Saya boleh kata berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya tahu, pengalaman, bahawa musibah ini minimumnya 2 tahun. Dan kebiasaannya boleh mencecah 5 tahun. Dan maksimumnya 7 tahun. Saya boleh berkata demikian berdasarkan bacaan-bacaan, berdasarkan cerapan saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman musibah yang pernah berlaku pada dunia ini. Tapi saya tetap berkata saya berserah diri pada Allah. Saya tak tahu. Allah berkuasa melakukan apa sahaja. Ramalan itu berdasarkan ilmu saya yang bodoh. Berdasarkan ilmu saya. Mungkin betul, mungkin salah. Maka realiti yang benar bila berserah diri pada Allah. Contoh boleh jangka. Contoh, kalau orang tanya ni, awak agak-agak bila dapat anak? Bila dapat anak ni? Kita kata kalau ikutnya, insyaAllah tahun depan dapat kot. Sebab kita pun dah jumpa doktor. Doktor kata mungkin tahun depan awak mengandung. Bini awak mengandung. Gini-gini. Ya memang kita ikut ilmu tu. Tapi hakikat kita berkata saya berserah pada Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Boleh. Tentu itu orang beriman. Dia bermula daripada ingat mati. Kemudian bersabar dengan ujian ini.
Kemudian berserah diri pada Allah walau kita rasa kita bijak. Sebenarnya kita tak bijak. Kita jumpa negara-negara yang bijak lalu merancang dan meramal. Semuanya tak betul. Banyak negara bijak. Kita jumpa ada orang cuba meramal. Bahkan mereka berkata berdasarkan kajian ini kiamat mungkin begitu, mungkin begini. Dia juga tidak betul. Sebab setiap kali kita beramal, meramalkan sesuatu, kita lebih tunjuk kebodohan kita berbanding kecerdikan kita. Kerana cerdik itu serah diri pada Allah. Allah lebih mengetahui. Sebab kita diminta untuk terus bekerja. Tata orang dah tanya ramai ulama, bila Imam Mahdi lahir? Soalan ini bukan mereka tanya zaman ni. Mereka tanya semenjak zaman bergolak. Pada zaman Umayyah lagi. Pada zaman Abbasiyah. Lalu sebahagian menganggap Khalifah Mahdi sebagai Imam Mahdi. Tata bayangkan dululah. Mereka dah nunggu Mahdi. Dan demikian berikutnya. Dan terus sebahagian mereka meramal tahun itu, tahun ini. Maka dia beri nisbah umur itu, umur ini. Mereka terus menyebut. Tapi tidak sesuatu pun yang betul. Bila sebahagian mereka meramal tentang lahirnya Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana disebut dalam satu kitab tafsir. Sehingga sebahagian mengatakan bahawa Mongol itu Ya'juj Ma'juj. Orang-orang Mongol. Iaitu Tatar dan Mongol. Dua puak. Tatar dan Mongol. Adalah Ya'juj Ma'juj. Juga salah. Terbukti salah. Kerana itu kita tuan-tuan bila para ulama muhakiki mengatakan apa pun hadis akhir zaman kita tidak boleh meramal. Kita mungkin boleh berkata mungkin, tapi ia bukan suatu kita katakan mu'tamad. Mungkin. Tapi ada orang tak tahu bermuamalah dengan hadis fitnah sehingga mereka kata tahun inilah, hari inilah mereka berbohong. Dan ternyata bila melepasi waktu mereka tak tahu nak U-turn balik. Mereka nampak pembohongan mereka. Sebab itu kita pergi pada prinsip ilmu yang sebenar. Sejauh mana pun kita meramal, saya katakan saya lebih menzahirkan bodoh saya berbanding cerdik. Tapi Allah lah maha mengetahui. Bila malaikat cuba meramal manusia ini melakukan kerosakan di muka bumi. Lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan, menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa menyucikanmu, berzikir, memujimu. Kenapa kami saja menjadi khalifah? Kenapa bukan kami saja jadi khalifah? Kenapa dilantik manusia? Malaikat cuba meramal berdasarkan ilmunya. Walau ilmu ramalan malaikat lebih tepat. Kenapa ya Allah nak jadikan manusia yang buat kerosakan muka bumi ini? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Dan ini malaikat yang meramal. Di sisi malaikat itu ada ilmu. Dan mereka kenal manusia dengan sebenar-benar. Akhirnya mereka aku dengan berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar pada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau Tuhan yang maha bijaksana, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka kata kami tak ada ilmu. Tentu apakah kita ada ilmu? Sebab itu realiti sebenarnya ialah berserah diri pada Allah. Kita tak kata tak boleh mengamalkan, tak boleh. Saya tak kata tak boleh, habis tak boleh nak cerita tentang akan datang, perancangan. Saya tak kata tak boleh. Saya kata setiap benda yang kita ramal itu tidak menzahirkan kebijaksanaan kita. Ia cuma lebih kepada kebimbangan dan pengharapan kita. Dek bimbang kita yang kuat, dek harap kita yang kuat, lalu kita menyebut benda ni. Realiti yang perlu kita pegang ialah kita serah diri pada Allah. Seorang pakar ekonomi berbicara, baik, mari kita bercerita tentang pasaran harga tanah sekarang. Baik, saya bercakap pada dasar ilmu, para broker, para penjual bangunan. Mereka kata, okey, ini mungkin waktu sesuai untuk membeli aset. Kerana harga turun. Tapi yang patut dibeli sekarang bukannya rumah-rumah lama. Sebab rumah lama tetap owner akan pegang harga lama. Beli pada projek-projek baru. Harganya akan datang dengan murah. Dengan package, dengan itu dan ini. Ini waktu membeli. Nanti 5 tahun akan naik kembali berdasarkan gini-gini. Dan itu apa yang mereka belajar daripada ilmu hartanah. Ya, saya juga belajar tentang ilmu hartanah. Saya juga tahu tentang bagaimana naik turun suatu hartanah. Walaupun saya tak pernah membeli hartanah.
secara ilmu. Ya, kita membaca, kita mendengar, kita juga melihat. Namun sebenar-benar ilmu ialah bila kita serah diri pada Allah. Akhirnya kita lihat ada rumah tuan-tuan yang patut pada harga yang jatuh tiba-tiba boleh harga mahal. Tak masuk akal ya? Tak masuk akal. Sama juga saya kata zaman sekarang, ketika mana orang berbicara tentang ekonomi jatuh, ada yang orang ekonomi naik. Kita cerita jatuh ni, ada orang tuan-tuan, income dia lebih besar daripada dahulu, sebelum COVID. Dia dapat income lebih banyak. Lebih baik. Ada. Bahkan ramai. Banyak syarikat kita cerita tutup, banyak syarikat yang untung maju. Sebab itu, kita tidak menafikan ramalan. Tapi kita bercakap tentang, last kali ramalan ini perlu kita serah pada Allah. Kalau kita serah pada ilmu kita, kita binasa. Baik, ini resepi yang penting dalam kehidupan dunia. Ingat mati, sabar, serah diri kepada Allah. Kemudian kata Syekh, bila sempurna 3 keadaan ini, maka kamu benar-benar bersedia untuk didatangi malakul maut. Tentu kalau malakul maut datang waktu itu, tak ada masalah apa-apa. Sebab kita sebenarnya sudah cukup syarat. Umpama seorang pelajar, kita dah bersedia, maka kita tidak takut lagi peperiksaan. Ya, bimbangnya ada, takutnya tidak. Kerana kita yakin kita sudah pun bersedia. Sebab itu ada sebahagian mereka bila datang malakul maut, mereka berkata, inilah dia kerinduan yang hilang yang paling kami rindui. Inilah benda yang paling kami rindu untuk jumpa, hari ini kami jumpa. Dan setengah mereka berkata, memang kami menanti hari ini. Silakan. Kerana mati itu berarti bertemu dengan Allah. Tuan-tuan tak nak jumpa Allah? Nak. Mati itu berarti syurga. Tuan-tuan tak nak masuk syurga? Nak. Kita tak boleh masuk syurga lagi tak mati. Maka kita kena mati. Maka bila persiapan kita tu betul, bila mana kesabaran itu betul, bila mana penyerah diri pada Allah itu betul, maka insya-Allah. Maka orang beriman akan digembirakan sebelum mati. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terbaca surah Yunus ayat 62 63. Ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tiada lagi kebimbangan, tiada lagi duka cita. Iaitu orang-orang yang beriman adalah mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah. Lahumul bushra fil hayati dunya. Bagi mereka khabar gembira di dunia dan juga kehidupan akhirat. Ini ketetapan Allah. La tabdila li kalimatillah. La tabdila li kalimatillah. Tak akan berubah ketentuan Allah ini. Bahawa orang beriman akan gembira nanti. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila kita ingat mati, zuhud kita benar. Apa maksud zuhud benar? Maknanya tuan-tuan sekalian, tak ada keinginan duniawi pada hati kita walau ada pada tangan kita. Bahkan kita melihat dunia ini amanah untuk disampaikan pada empunyanya, bukannya khianat. Dunia yang Allah beri pada saya, ia amanah. Bila mana Allah beri ilmu, dia amanah. Bila Allah beri saya kaya, dia amanah. Bila Allah beri saya kuasa, ia amanah. Ia bukan manipulate. Jangan khianat amanah. Siapa punya harta, maka amanah dengan hartanya. Bermula daripada zakat, sedekah dan segala sumbangannya. Yang punya ilmu, maka adalah amanah dengan ilmunya. Jangan khianat. Jangan manipulate ilmunya. Yang ada kekuasaan juga begitu. Ia amanah membantu orang miskin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kuat di kalangan kamu lemah, sehingga aku mengambil apa yang diambil daripada orang lain untuk diberikan pada orang lain. Jangan kamu ingat ada orang gagah di sisi aku. Tak ada yang gagah. Jangan rasa dia ada kabel dengan aku. Sehingga aku mengambil apa yang diambil daripada orang untuk aku pulangkan kepada empunya. Orang yang lemah, yang dizalimi, ingat kamu kuat di sisiku sehingga aku pulangkan hakmu. Jangan ada yang rasa lemah dalam pemerintahanku. Kamu semua kuat kerana kamu ada aku. Umpama kita tuan-tuan, bila kita tahu kita ada polis, kita tak takut menghadapi orang jahat. Sebab saya ada polis. Nanti saya report kat polis. Kita rasa kekuatan. Bila nak bully kita, dia nak curi barang kita, awak curi, saya telefon polis. Bukankah itu kekuatan kita? Maka polis datang menyokong kita sebab kita yang dizalimi. Maka yang rasa sombong, ego, something tadi namanya mula ketakutan dan kecut. Begitu dasar orang ada kuasa. Orang ada kuasa menjadikan orang yang lemah yang dizalimi kuat. Kerana kami akan membela kamu selamanya. Itu amanah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan
Ingat mati, kamu zuhud. Dengan bersabar, kamu akan dapat apa je kamu nak. Dengan sabar kita dapat semua benda kita nak. Dan dengan berserah diri kepada Allah, maka kita tak akan nampak lagi dunia, even akhirat kita cuma nampak Allah. Saya serah pada Allah. Macam mana keadaan? Serah pada Allah. Dan bila seorang anak menyerahkan urusannya pada ibu ayah, apakah dia nampak apa-apa lagi? Tak. Dia cuma nampak mak ayah dia. Kalau seorang pesakit menyerahkan urusannya pada doktor, apakah dia nampak apa-apa? Melainkan doktornya. Doktor kata, saya akan buat macam ni, macam ni. Doktor buatlah apa, saya serah kat doktor. Tuan-tuan, waktu itu cuma nampak apa? Doktor. Ada nampak obat? Tak nampak obat. Ada nampak cerawatan? Tak nampak. Seserah pula-pula pada dia. Percaya kita pada dia. Sama juga bila kita letak kepercayaan kita pada Allah. Kita tak nampak usaha kita. Kita tak nampak lagi keringat kita. Kita tak nampak lagi bijak kita. Kita nampak Allah. Saya tak bijak. Saya tak gagah. Saya tak usaha apa-apa pun. Ia melainkan daripada Allah. Sebab itu hari ni bila kita benar penyerahan pada Allah, kita yakin kita ni tuan-tuan bergerak pun dengan izin Allah. Saya tak boleh nak angkat tangan kalau Allah tak izinkan. Dan semuanya kita rasa begitu. Itu akidah yang benar. Kemudian kata Syekh, ketika itu datang kepadamu ketenangan segenap penjuru. Datang kepadamu pemeliharaan daripada 6 jihah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Bila kita sudah dipelihara oleh Allah, maka ada satu makhluk yang cuba menjadikan hidup kita keruh, namanya syaitan. Maka syaitan tak mampu lagi menguasai kita. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok masalah ni, kita nampak demam itu dan ini. Masalah itu tak besar. Yang memperobokkan itu semua syaitan. Masalah itu masalah. Syaitan menumpang pada masalah untuk besarkan dia. Lalu menanamkan dendam, benci, tak berputus asa, tak terima qada dan qadar Allah. Syaitan ambil kesempatan daripada musibah. COVID. COVID itu masalah sebagaimana yang biasa. Tapi syaitan tumpang pada COVID itu. Dan menjadikan sebagian kita putus asa. Menjadikan sebagian kita mula berteka-teki, mula merasa lemah dan itu. Tak. Musibah sama, menuntut kita sabar. Jangan biarkan syaitan provokasi kita. Suami isteri bergaduh. Yang gaduhnya cuma kecil. Tapi syaitan tumpang masalah tu. Akhirnya kecil itulah gaduh jadi besar. Sebab itu apapun musibah kita tuan-tuan, berlindunglah pada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Yang memang mengambil kesempatan menangguk air keruh. Makhluk yang paling suka menangguk air keruh syaitan. Kita dengan kawan kita ada masalah sikit je, bukan besar sangat. Tepur baru je. Langgar baru. Syaitan perubuk kita sehingga jadi besar. Sehingga mati kita. Mati dia. Kita tuan-tuan, masalah rezekinya hari ni je. Esok cerita lain, tapi syaitan perubuk hari ni seolah-olah tidak ada esok bagi kita. Padahal esok cerita lain pula. Kita kadang-kadang tak boleh sarapan pagi, syaitan pun perubuk lah. Bila matilah kamu. Walau cuma tak makan, tak sarapan pagi, nanti tengah hari dia qada semua. Tapi cara kita marah tu macam dah tak ada harapan. Kita tuan-tuan tak ada duit untuk beberapa bulan ni je. Syaitan pun perubuk. Bila kamu, bankrupt lah kamu, matilah kamu. Beberapa bulan lepas tu Allah sempurnakan kembali rezeki kita. Dapat balik. Tapi cara syaitan perubuk tu, ramai yang lemah, ramai yang kalah. Sebab itu perbalahan jadi besar, musibah jadi besar. Siapa di sebalik besar-besar benda ni? Syaitan. Syaitanlah media yang terkutuk yang buat benda ni. Kalau kita hari ni cerita viral jadi besar, viral tu boleh jadi besar. Mereka kata kuasa viral. Ingat, kuasa provokasi syaitan lagi besar dalam menjatuhkan manusia. Walaupun di sebalik tipu daya itu lemah. Lemah bagi orang yang ikhlas kepada Allah. Kita bayangkan, dipikirkan nanti anak-anak awak macam mana. Anak kita baru umur 4 bulan. Tapi dia provok kita sehingga kita jadi kedekut. Dek fikir anak 4 bulan. Dia kata nanti anak kamu nak masuk universiti, nak guna duit banyak. Zaman akan datang hartanah mungkin mahal. Baik beli siap-siap. Kita pun beli siap-siap pada anak kita. Tentang anak kita ni, kita tak tahu besar ke tak besar. Kita pun tahu dia duduk kat mana. Ada seorang sahabat saya. Abang dia duduk kat Canada, tak nak balik. Saya cakap dengan dia sembang. Kenapa duduk sana? Dia belajar sana Ustaz. Dia kahwin sana. Tanah airnya sana. Tak fikir lagi nak balik.
Jadi tuan-tuan sekalian lihat, akhirnya dia tak duduk pun di tempat yang di planning oleh ayah dia suruh duduk. Anak-anak kita, tuan-tuan tahu anak duduk mana? Kita pun tak tahu. Kita memang merancang, kita dah beli hartanah, rumah sebelah rumah kita supaya dia tak lari jauh. Rupa-rupanya tuan-tuan dia pergi jauh. Dia duduk dekat Nigeria. Dah kahwin dengan Nigeria, nak macam mana? Lihat perancangan, kita duk bimbang puluhan tahun untuk dia. Last kali begitu cerita dia. Tuan-tuan kita duk bimbang anak ni tak ambil UPSA macam mana, tak ada, bodoh lah. Last kali UPSA dihazafkan. Tak ada pula UPSA. Kita bimbang daripada darjah 1 ni, anak dah masuk tuition UPSA. Darjah 1, dah dengan paksa anak, jaga malam untuk dapat full A, 5A. Tahu-tahu menteri pun umumkan, UPSA tak ada. Kita ganti dengan baca Quran kat rumah. Dah. Baca Quran pula kat rumah. Ya, itu je kena buat. Tak ada UPSA, tak ada. Bila nak masuk asrama penuh macam mana? Tak payah masuk. Asrama pun semua kena balik. Masing-masing duduk asrama kat rumah. Kita lihat berubah tadi. Kita duk fikir 5 tahun ke depan malah tak jadi benda yang kita fikir. Sebab tu kita perlu melihat dengan telus dengan segala pengalaman hidup ini. Yang saya katakan perobok kita ni syaitan. Kerana itu Allah menyebut, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Oh, syaitan tidak boleh menguasai kita. Bila benar 3 perkara ni tuan-tuan, datanglah keikhlasan kepada kita. Bila datang keikhlasan waktu itu, maka Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.